Assalamualaikum semua, apa khabar korang minggu ni? Aku harap semuanya baik-baik saja. Terima kasih sebab dah klik video ni dan selamat datang ke channel Harith Sam Simon #Hari Semalam. So, macam mana korang minggu ni? Puas hati dengan keputusan AJL 36? Puas hati ke tak puas hati ke? Itulah keputusannya. So, tahniah kepada semua pemenang. Ada SOG, Sheila Hamzah, lepas tu ada siapa lagi? Masya, Hakim Rusli, lepas tu ada Aina Abdul. So, tahniahlah kepada semua. Semoga industri muzik dan industri seni kita makin berkembang. Guys, korang nak tahu tak? Aku tengok statistik, penonton video aku ni ramai juga yang dari kalangan non-subscriber. Kiranya tengok video-video aku tapi tak subscribe. Kepada korang yang belum subscribe, tolonglah tekanlah butang subscribe tu. Sekali klik tu je, daripada merah sampai dia jadi kelabu. Tu je, please. Malam Khamis ni aku nak cerita pula pasal satu kejadian yang pernah berlaku di Colorado, Amerika. Kejadian penembakan beramai-ramai di sekolah. Weh, kat sekolah weh. Macam mana cerita dia? Tekan dulu subscribe, like, lepas tu tekan butang notification tu. Okey, duduk diam, aku nak cerita. Kisah ni berlaku di Columbine, Colorado, United States of America. Wamboi. Columbine ni kawasan suburban pinggir bandar. Penduduk dia pun tak ramai, lebih kurang 25,000 je. Bukanlah sebuah bandar yang besar sangat. Samalah kalau macam kita tengok kat movie tu, watak utama kenal semua orang. Baik daripada tukang kedai runcit, kedai makan, sampailah ke polis. Semua dia kenal lah, macam tu lah. Kira bandar tak besar lah, semua kenal each other. Kes jenayah dekat Columbine ni pun bukanlah jenayah yang berat-berat pun. Masih terkawal, bukan jenayah yang teruk-teruk. Alah, paling pun set mirror AX5 lah kena rembat. Tapi pada 20 April 1999, Columbine dah jadi tumpuan dunia sampai ke hari ni. Columbine dah mencatat satu sejarah kelam untuk Columbine tu sendiri, untuk Colorado, untuk Amerika Syarikat. Dan kejadian tu pula berlaku di Columbine High School, sekolah menengah Columbine. Pagi tu budak-budak pergi sekolah macam biasa. Yelah, semalam pun dah susun buku ikut jadual. So, diorang pergilah sekolah macam biasa, belajar sesi PNP pelajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa pada pagi tu. Lebih kurang pukul 11 pagi, time rehat. So, budak-budak sekolah ni pun pergilah kantin, pergilah lepak kantin. Tapi diorang panggil cafeteria, gempak sikit bunyi dia. Aku rasa situ tak ada jual paus sambal macam kantin sekolah kita dulu. Ya Allah, sedapnya. Diorang makan macam biasa, makan sambil borak-borak, cerita pasal crush masing-masing. Tiba-tiba pukul 11.19 minit pagi, ada seorang mamak ni baling bom dekat parking lot sekolah tu. Meletuplah bom tu dan mengeluarkan asap yang sangat tebal. Budak-budak yang tengah lepak kat situ ingatkan prank, sebab masa tu ikutkan tradisi memang senior akan buat prank tau. Memang time-time tu lah, bulan-bulan April tu lebih kurang. Tapi lebih kurang dalam tak sampai 10 saat lepas bom tu keluarkan asap, meletup dan keluar asap, terdengar suara orang menjerit-jerit suruh lari. Lari, lari, run for your life. Dan masa tu juga dengar bunyi tembakan. Berdas-das tembakan dilepaskan. Dah dengar macam tu, bersepahlah budak-budak kat kantin lari. Di tingkat 2, ada budak-budak yang dalam perpustakaan. Time-time rehat, diorang tak pergi makan dulu, diorang pergi perpustakaan. Macam aku dulu. Aku tak pentingkan makan sangat, yang penting aku membaca dulu time-time rehat tu. Diorang pun nampak bom tu meletup kat bawah, dekat parking kereta tu. Pun diorang ingatkan prank. Dengar pula dekat tingkat bawah ni bunyi meletup-letup. So, diorang ingatkan, diorang ni memang recun lah ni. Senior dah start prank lah ni, kata diorang. Tapi bila diorang nampak member-member dia yang lain tengah bertempiaran lari keluar daripada kawasan sekolah tu, dia tengok daripada atas macam, diorang lari-lari ni. Panik juga diorang. Diorang pun keluar daripada perpustakaan dan dengar diorang menjerit-jerit suruh lari. Diorang pun join lah sekali turun berlari. Ada seorang budak ni cerita, saksi lah masa tu, masa kejadian tu. Dia berlari turun ke bawah daripada perpustakaan tu, daripada tingkat 2 tu dia berlari turun ke bawah. Masa dia nak keluar tu, dia nampak mayat dah berluburan darah, mayat junior dia babe. Dah mandi darah kat lorong keluar tu. So masa tu lah baru dia fikir macam, wow, ini bukan prank dah. Ini betul-betul, ini bukan cubaan. Ini betul-betul kejadian, kata dia. Pelajar-pelajar yang dah terlepas keluar daripada sekolah tu, dah keluar daripada kawasan sekolah, dah lompat pagar, pergilah ke rumah terdekat, ke pondok telefon, nak telefon 911. Dia orang beritahu polis apa yang jadi dekat sekolah masa tu. Disebabkan kejadian ni terlalu pantas, dalam sekolah ni masih lagi ada budak yang ingat benda ni prank tau.
Ada yang macam main-main lagi macam gelak-gelak, bestnya prank ni. Okay, macam yang tadi tu, yang bom tu, orang tengah berlari tu dekat bahagian barat. Yang ni bahagian timur. So, diorang ni tak tahu lagi benda ni betul-betul kejadian. Ada juga cerita daripada saksi-saksi, pelajar-pelajar yang terselamat. Penembak ni siap main cak-cak lagi. Dia macam sembunyi kat tepi tembok kan. Sembunyi belakang tembok. Lepas tu orang tengah lari, dia keluar, cak! Bam! Dia tembak. Macam tu ke. Cikgu-cikgu bersungguh-sungguh suruh budak-budak ni keluar. No, this is not a joke. This is not a prank. You have to, bak kata orang Melayu, selamatkan diri. Macam tu. Ni ada lagi satu lagi cerita daripada saksi yang terselamat, pelajar yang terselamat. Yang ni sadis. Kawan ni dah kena tembak tau. Tapi peluru tu kena dekat back. Lepas tu peluru tu kena kat pinggang, bahagian belakang ni lah. Membuatkan dia lumpuh seketika. Dia terbaring. So dia tak boleh nak bergerak lah, dah terbaring kan. Dia dengar ada bunyi tapak kaki, slow je, kletuk macam orang berjalan. Masa tu juga dia dengar suara pelajar perempuan minta tolong. Merayu-rayu dia, tolong aku. Dan lepas tu dia dengar suara seorang lelaki cakap, okey, aku akan tolong kau. Lepas bunyi senapang tu, suara perempuan tu hilang, senyap. Bila dah dengar macam tu, teruslah dia rasa macam, no, I'm in danger, kata dia. Dia ambil darah dia sendiri yang ada dekat keliling badan ni, dia sapu-sapu kat muka, kat tangan dia. Lepas tu dia pukul-pukul mati. Masa dia pukul-pukul mati tu, dia dengar bunyi suara tu berjalan. Bunyi tapak kaki tu berjalan. Suara tapak kaki tu bergerak ke arah dia. Dan penyerang tu, penembak tu, langkah dia sambil kata, sorry dude. Lepas tu dia belah macam tu je. Nasib baik kawan ni pura-pura mati. Kalau tidak memang betul-betul mati. Keadaan sekolah tu dah kecoh dah. Polis pun dah mula dapat banyak panggilan kecemasan. Ada seorang brother polis ni tengah meronda dekat kawasan tu. Dalam radio polis tu, dia dengar ada orang mati tengah jalan. Dia tanya, aksiden dengan apa? Dia cakap. Member dalam radio tu balas, tak, ni ada orang tembak, orang serang dengan menembak dekat sekolah ni. Kau pergi sana sekarang. Dengar macam tu, memang terus pergi ke sekolah tu lah brother tu. Sampai je Columbine High School tu, betul. Keadaan dah kecoh, budak-budak dah berlari dan memang ada beberapa pelajar yang dah tak bernyawa dekat luar bangunan sekolah. Masih dalam kawasan sekolah tapi dekat luar, macam dekat padang, macam ada yang dekat parking kereta lah, macam tu. Terkejut dah brother ni. What the hell is going on? Kata dia. Masa polis peronda tu sampai, dia keluar je kereta, terus nampak memang ada penembak tu dekat tingkap sekolah. Tengah berjalan macam tu lah, dekat dalam sekolah. Dia pun keluarlah senapang dia juga. Tembak daripada jauh. Bam! Mamat tu balas balik babe tembakan tu. Dia toleh keluar, dia tembak balik kat polis tu. Cepat je dia reply. Kita ni kalau tunggu crash reply, daripada bulletin utama sampai night line, itu pun dia bagi blue tick je. Disebabkan keadaan tu bahaya, brother polis tu pun minta bantuan, backup. Dalam sekolah tu, penembak tu dah bersia-sia dah dalam sekolah. Dengan bawa senapang. Siapa aja lalu depan dia, tak ada cakap banyak-banyak, terus dia tarik je trigger tu, terus tembak. Dalam bilik komputer pun dia main cak-cak weh. Budak-budak yang nak sembunyi daripada dia, dia tepuk meja, acu pistol dekat, acu senapang dekat bawah meja, terus. Tak selamat juga. Dekat luar polis dah makin ramai yang mengelilingi kawasan sekolah tu. Tapi dia orang ni pun tak tahu nak buat apa, sebab itulah kejadian pertama kali berlaku penyerang yang menyerang sekolah dan membunuh ramai orang. Itulah first time berlaku. Dan dia orang terpaksa panggil SWAT. Lebih kurang pukul 12.30 hari, SWAT pun sampai. Masa SWAT sampai, keadaan sekolah tu dah ada beberapa bilik yang dah terbakar. Sebab dia orang bakar, sama ada dia orang bakar, literally bakar ataupun dengan bom. Keadaan sekolah tu dah macam medan perang. Dah macam kena serang dengan askar. SWAT buat dua tim. Satu tim masuk ke dalam sekolah, serbu. Satu tim lagi ni tunggu kat luar, tembak dia orang ni. Dia dah tahulah ni penembak ni kat mana. So satu tim tu masuk sekolah, selamatkan budak-budak yang mana yang selamat lagi, masih lagi bernyawa. Yang dekat luar tembak dia orang. Dia orang? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, penembak tu, penyerang tu ada berdua. Dua orang. Tembak punya tembak, berbalas tembakan. Dia orang tembak, SWAT pun tembak. SWAT ni lagi ramai lah daripada dia berdua. Tiba-tiba senyap sekejap. Lebih kurang pukul 12.08 tengah hari, tiba-tiba dia orang dengar suara orang menjerit, mengira. 1, 2, 3. Lepas bunyi tembakan tu, senyap.
Polis dan SWAT yang dekat luar ni terus menganggap diorang dah bunuh diri. Tim yang tengah masuk tu, tengah serbu tu, terus dah diberitahu, kau pergi library ni. Tadi diorang ada kat library, tiba-tiba diorang dah senyap. Mungkin diorang bunuh diri. Pergi, check. Jalan punya jalan, klak, sampai library. Diorang tengok, penembak tu 2 orang dah mati. Bunuh diri. Mayat diorang dijumpai di antara celah-celah rak buku. Seorang bunuh diri dengan tembak langit-langit dia. Seorang lagi bunuh diri tembak dekat tepi kepala. Diorang tembak ni serentak. Kan tadi diorang kira 1, 2, 3, bam. Serentak. Unison lah bak kata budak-budak muzik ni. Maka berakhirlah kejadian penembakan besar-besaran di sekolah Columbine tu yang berlangsung lebih kurang nak dekat sejam. Operasi menyelamatkan mangsa yang masih selamat dan mengambil mangsa-mangsa yang terpaksa kehilangan nyawa pun dijalankan. Mak ayah dekat luar tu dah meraung dah menangis. Terutama mak ayah mangsa yang dah kehilangan nyawa lah. Kau bayangkan kau hantar anak kau pergi sekolah, tiba-tiba kau dapat berita anak kau kena serang, kena tembak dekat sekolah. Apa kau bayangkan apa perasaan kau kalau kau ada anak? Mu ada anak tak? So apa perasaan tu? 13 orang disahkan terkorban, 12 pelajar dan seorang guru. 13 tu tak termasuk dengan 2 orang penyerang ni tau. Maknanya total ada 15 mayat dalam sekolah tu. Dan mencederakan 24 orang yang lain. 3 daripada 24 tu bukan cedera sebab kena tembak, sebab cedera masa nak berlari, nak selamatkan nyawa. Terjatuh, tergolek, macam tu lah. So, fast forward, jangan. Siasatan pun dijalankan dan polis dapat mengenal pasti siapa penyerang yang menyerang Columbine High School pada 20 April 1999 tu. Siapa dia orang? Yang pertama ada Eric Harris, seorang remaja lelaki yang dilahirkan pada 9 April 1981 di Kansas, Amerika Syarikat. Ayah dia ni askar. So, hidup dia ni berpindah rendah. Dia dengan keluarga dia ni pindah rendah. Kalau mana ayah dia kena bertugas, dia pergilah. Setelah berpindah, tahun 1993, ayah dia bersara dan menetap di Colorado. Yang kedua pula adalah Dylan Klebold. Lebih kurang gitu kot bunyi dia. Seorang remaja lelaki yang dilahirkan pada 11 September 1981 di Lakewood, Colorado. Kira macam anak jati Colorado lah. Memang orang asal daripada Colorado. Keluarga dia ni orang baik-baik yang mengikut ajaran agama Lutheran. Dia dengan keluarga dia ni selalu berkumpul dekat gereja untuk mendoakan kedamaian dunia, world peace. Menurut kepercayaan agama Lutheran, keselamatan manusia dan kedamaian dunia hanya boleh diperolehi dengan beriman kepada Tuhan, kepada pencipta. Jadinya background family dua-dua mamat ni tak adalah teruk sangat, bukanlah orang jahat. Seorang ni anak askar, seorang lagi anak kepada orang-orang yang kuat agama. Baik-baik je keturunan dua-dua ni. Lah, tahun 95 jumpa pula dua-dua mamat ni. Diorang ni dua-dua ada minat yang sama, main game. Game yang diorang suka main ni pula adalah jenis first person punya game yang tembak-tembak tu. Zaman-zaman tu popular dengan game Doom 2. Game-game tu lah yang diorang ni selalu main. Kalau zaman-zaman kita main CC dulu, Counter Strike lah. Disebabkan diorang ni gila komputer juga, diorang ni ada website sendiri, buat blog sendiri. Dalam blog tu, Eric ni selalu cerita apa yang selalu dibuat dalam game tu. Dia ceritalah dia pecah masuk rumah orang, dia bunuh berapa orang, dia plan bom dekat mana, dia letupkan rumah siapa. Kalau macam zaman sekarang ni, streaming game lah. Kat sekolah pula, diorang dua orang ni memang rapat. Mana-mana pergi berdua je. Sebab rapat sangat tu lah, diorang selalu dipandang serong oleh pelajar-pelajar sekolah. Pelajar-pelajar sekolah ni selalu cakap diorang ni serong, gay. Selalu juga berdua ni kena bully. Tapi bukan jenis bully yang kasar lah. Cumanya itulah tadi diorang anggap berdua ni, pelajar sekolah ni anggap si Eric dengan Dylan ni gay couple. Pasal itulah juga diorang ni tak bercampur orang sangat. Ada satu blog yang Eric tulis tahun 1997. Dia benci dengan orang sekeliling dia, dengan society, dengan masyarakat. Terutamanya pelajar-pelajar sekolah dia tu, kawan-kawan dia. Dia pernah tulis juga dalam tu yang dia nak membunuh seberapa ramai orang yang dia boleh. Januari 1998, dua orang mamat ni kena tangkap sebab pecahkan van dekat satu parking lot kedai. Diorang curi barang-barang komputer dalam van tu. Yelah, komputer nerd kan.
Dah kena tangkap, jadilah diorang tahanan juvana. Tapi tak lama, dalam beberapa bulan je, sebab masa dalam tahanan tu diorang berkelakuan baik. Lepas diorang keluar ni lah, keluar daripada tahanan ni, diorang plan untuk menyerang kat sekolah. Diorang dapatkan senjata-senjata ni daripada kawan diorang yang bernama Robin Anderson. Sebab masa tu, Robin ni dah besar lah, dah dewasa. Diorang ni baru umur lebih kurang 17-18. So tak boleh lah nak beli senjata api. Diorang juga buat bom sendiri. Dan diorang buat juga video diorang tengah praktis menembak. Mula-mula dengan peluru kapur je. Makin lama dengan peluru betul. Beberapa hari sebelum diorang serang sekolah, diorang dah tanam beberapa bom tau, dekat beberapa tempat dalam kawasan sekolah tu. Ada yang dekat makmal, dekat bilik, dekat toilet, ada yang dekat bilik tukang kebun, ada yang dekat koperasi, macam itulah. Diorang tanam beberapa tempat. Orang tak perasan tu masa tu dia tanam tu. Supaya apa? Senanglah masa nak menyerang nanti, hari diorang plan untuk menyerang tu, senanglah diorang letupkan. Dan itulah yang aku ceritakan tadi. 20 April 1999, diorang pun serang Columbine High School dengan membunuh kawan-kawan diorang sendiri. Sebab tadilah ikut blog yang Eric pernah tulis tahun 1997, dia nak bunuh seberapa ramai orang yang dia boleh bunuh. Hari tu diorang datang sekolah dengan pakaian serba hitam, serang sekolah tu dan akhirnya dua-dua menamatkan nyawa diorang sendiri. Begitulah ceritanya tentang dua orang pelajar Columbine High School yang menyerang Columbine High School juga. Mengorbankan 13 orang yang ada dalam sekolah masa tu. 12 pelajar, seorang guru. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Seandainya korang suka dengan video ni, tekanlah butang like. Sebagai tanda sokongan korang kepada channel ni, tekanlah butang subscribe. Kalau kawan-kawan korang pun suka cerita-cerita macam ni, tekanlah butang share bagi kat diorang. Korang nak tahu pula bila yang aku akan upload lagi? Tekanlah butang notification. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.